Okay, Assalamualaikum, saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Hari ni saya nak cerita sikit pasal flight delay. So, kenapa ada flight delay? Selama 16 tahun saya kerja dekat Penerbangan Malaysia (MAS), dalam 80% flight saya is on time lah. Dan adalah dalam 20% tu flight yang delay dalam sejam, 2 jam. Kadang-kadang ada juga yang flight sampai 12 jam juga delay. Tapi, apa punca dia sebenarnya? Dalam video ini saya akan bagi tahu 8 punca dan sebab terjadinya flight delay. Selepas ini. Okey, sebab yang pertama ialah passenger lambat. Sebab lambat ni ada dua sebenarnya. Satu, lambat sebab diorang passenger daripada connecting flight, which is passenger, let's say kita nak flight ke London, ada passenger daripada Melbourne yang transit dekat KL, dia akan join the flight. So bila kapal daripada Melbourne tu sudah landing, tapi dia dalam landing dah agak lambat, supposed to be dalam 8.20 landing kan, 8.20, so sempat pukul 10 kita nak depart pergi London. So dia landing dalam pukul 9.30 ke macam tu. 9.30 tu kita dah start boarding untuk London, tapi diorang baru sampai. So diorang agak terkejar-kejar, so, mungkin diorang delay sikit pergi ke gate apa semua, so terpaksa tunggu diorang tu lah. Dan yang kedua pula, lambat pasal this kind of passenger yang jenis yang macam let chill. Dia let's say flight pukul 10, dia datang pukul 7.30 dia dah check in bag apa semua. Lepas tu dia masuk pergi immigration, scan everything, and then tiba-tiba dia masuk duty free shop, dah jadi leka. Bila leka, pergi shopping sana shopping sini, lagi leka. So bila dah lagi 10 minit nak depart, mulalah abang-abang ground staff dah kelang kabut, mana passenger ni, bag dah check in, dah masuk dah ni, tapi tuan punya badan tak muncul-muncul. So diorang terpaksa page untuk penumpang. Okay, selalu dekat airport you all dengar kan, paging for Mr. bla bla bla, anda dikenaki hadir ke gate sebab korang punya flight dah nak depart, macam tu lah. So jenis passenger macam ni yang boleh kadang-kadang melambatkan ataupun mendelaykan flight. Dan yang kedua ialah proses bagasi. Proses bagasi ni pula dia berkaitan dengan apa yang terjadi dekat passenger lambat oleh kerana connecting flight tu tadi. So bila dia connecting flight, so bag dia sekali juga akan keluar daripada flight daripada yang Melbourne tadi tu, dan dibawa pula ke flight London yang tadi kan. So nak kena cari kapal London, so budak-budak rem terpaksa punggah bag dia tu pergi ke kapal yang seterusnya untuk ke London. So benda-benda tu juga mengalami proses yang lambat jugalah. So nak kena cari, nak punggah-punggah keluar, lepas tu nak punggah masuk lagi, makan masa. Okay? Dan lagi satu, proses bagasi ni lambat pasal yang tadi tu bila dah shopping terus ke laut, dah sampai leka, sampai setengah jam dah patut pukul 10 depart kan, pukul 10 suku, paging tak muncul. So apa yang harus kita orang buat ialah terpaksa ground staff batalkan dia punya flight tu. So terpaksa bila dah batal, cancel dia punya nama, so bag dia tadi yang dah masuk dalam kapal, perut kargo kapal tu terpaksa dipunggah balik. Bukan setakat punggah je, tapi kena cari nama apa semua, seorang satu sebiji bag yang beratus-ratus tu, beribu kadang-kadang kan, terpaksa cari balik satu-satu. So itu ambil masa yang lama, so delay lah flight. Dan yang ketiga ialah kargo dan bagasi loading. Pemunggahan kargo dan bagasi dekat bawah perut kapal lah. Ini selalunya jadi kat brother-brother yang kerja dekat rem lah. So satu-satu ketika, satu-satu flight tu kadang-kadang bag terlampau banyak, ya, dan juga kargo pun terlampau banyak. Dan hari tu mungkin brother rem kita short of staff, supposed to be 5 orang, mungkin hari tu 4 orang atau 3 orang, 2 MC apa semua. So diorang kekurangan tenaga kerja, mungkin melambatkan juga. Ataupun diorang 5 orang tapi beg terlampau banyak, itu juga boleh melambatkan proses penerbangan. So sebenarnya ialah keempat,
Yang keempat ni kita tak boleh nak cakap apa lah. Ini cuaca. So bila dah cuaca, kita tak boleh nak elak daripada kita membahayakan penerbangan. Pilot cakap kita terpaksa tunggu sehingga cuaca mengizinkan. Contoh cuaca mengizinkan ni mungkin hujan yang lebat, ada ribut, kadang-kadang jerebu pun, kadang-kadang kabus yang tebal. So pilot tak boleh nak take off. Salah satu punca juga menjadikan flight tu delay, itu cuaca. Yang kelima ialah ini pun satu juga ni, kerosakan mekanikal kapal terbang, kapal rosak. Okey. Yang ni ramai yang tak suka sebenarnya. Saya sendiri pun tak suka. Sebab apa? Bila passenger dah boarding, tiba-tiba kapal captain announce yang kita mengalami sedikit gangguan teknikal ataupun kerosakan kapal, terpaksa diperbaiki apa semua. Ramai yang mula komplain dekat saya, kata apa? Kenapa nak perlu boarding kalau kapal tahu kapal rosak? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, setiap daripada juruterbang tahu apa yang diorang buat. So mungkin sebelum ni kapal ni okey, tapi bila diorang masuk, diorang run the check, dia go through check everything, checklist diorang, tiba-tiba adalah masalah kecil ni dan pilot tak puas hati lah. So dia panggil engineer dan engineer cakap okey kita boleh troubleshoot dalam masa mungkin tak sampai dalam 20 minit, mungkin 5 minit macam tu. So bila dah cakap macam tu, engineer okey, troubleshoot, pilot okey, troubleshoot, okey kita boarding, no problem, should be no problem. Bila boarding tiba dah buat, mungkin pilot tak puas hati dengan troubleshoot tu tadi, so dia nak run a check lagi sekali. So benda ni akan mengambil masa sampailah captain tu puas hati apa semua dan semua okey, everything complete, dah boleh terbang, baru kita terbang. So masalah-masalah sebegini kadang-kadang ialah kita baik daripada rosak dekat bawah daripada bila dah terbang rosak, masalah ke atas tu lagi parah kan. Okey, itu juga penyebabnya kerosakan teknikal. Dan yang keenam pula, okey, yang ini airport congestion, apa panggil? Airport traffic jam Traffic jam dekat airport. Traffic jam ni bukan traffic jam kereta, tapi kapal terlampau banyak. Itu banyak kapal yang depart dalam satu masa. Okey, departure pukul 10 suku. Ada dekat 15 kapal departure 10 suku. Contoh-contoh airport yang besar, yang sesak ni macam ni lah, airport macam London, macam Sydney, Singapore, Hong Kong dan sebagainya. So benda-benda ni memang mengambil masa sikit lah. So, nak kena slow-slow, lepas satu-satu. Nak lepas nak take off pun nak kena tunggu juga, kapal landing dulu baru boleh take off. Nak tunggu clearance daripada ATC baru boleh take off. Benda-benda tu ambil masa sedikit lah. Itu yang kadang-kadang kita depart pukul 10, tapi kita pukul 10 kita masih lagi dekat runway, nak tunggu nak take off. Itulah antara penyebab. Okey, yang ketujuh ialah delay sebab catering. Okey, kes ni jangan berlaku sebenarnya. Ini terjadi apabila sesuatu flight tu ada penambahan dari segi passenger. Penambahan tu bukan setakat seorang dua, tapi penambahan mungkin 10 ke 20 orang. Bila ada penambahan, if full service airline, dia terpaksa bagi makanan yang ekstra lah. So bila nak panggil meal ekstra ni, ambil masa sikit. Abang catering nak kena berlari pergi dia punya headquarters ke tempat ambil makanan, berlari, lepas tu pergi dekat kapal pula. So ambil masa. Kalau setakat 1-2 tu mungkin cabin crew boleh adjust, mungkin ada extra kan. Ini setakat 10 ke 20 memang nak kena ambil additional meal. Tambah lambat lagi pula kalau ada antara additional 20 additional tu, mungkin ada 2, 3 ataupun 5 antaranya lah special meal, ada diabetic meal ke Hindu meal ke. So nak kena cari lagi, so menyebabkan delay flight. Dan yang seterusnya ialah yang ke-8, multi-sectors aircraft. Okey, sebab delay kepada multi-sectors ini ialah berpunca daripada sebab-sebab yang saya cakap tadi, 1 hingga 7 tadi tu. Okey, multi-sectors ni korang kena faham ya. Setiap daripada cabin crew dan pilot, diorang satu hari tu dia operate sampai 4 sektor, especially yang domestik lah. Diorang operate Kul Kota Baru Kul, dan Kul Terengganu Kul. Let's say lah korang daripada Terengganu nak ke Kuala Lumpur. Yang korang tak tahu ialah sebelum kapal tu ambil korang dekat Terengganu nak ke KL, kapal tu dah buat
pukul Kota Baru, lepas tu dia patah balik ke Kuala Lumpur. So ada 2 flight sebelum tu. So setiap flight tu mungkin ada satu keadaan cuaca yang menyebabkan diorang tak boleh nak take off, so delay. Dan mungkin daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur tu pula diorang mengalami sedikit masalah teknikal dekat dalam kapal, so delay lagi. Lepas tu sampai ke Kuala Lumpur delay lagi sekali pasal airport sesak pula dekat KL ke apa, ada problem dekat ATC ke lagi, so dah delay lagi satu. Dan daripada KL ke Terengganu baru boleh ambil korang dekat apa kata nak dekat Terengganu, ambil korang pergi balik KL. Benda-benda tu yang mendelaykan diorang arrive lambat. Let's say pukul 12 departure daripada Terengganu ke Kuala Lumpur kan, diorang sampai dalam pukul 11.55. So diorang ada 5 minit untuk cuci kapal, everything. Memang tak sempat. Ground staff akan bagi mungkin dalam 20 minit ataupun 15 minit untuk kru prepare untuk next departure, which is departure yang Terengganu ke Kuala Lumpur tu. Itu benda-benda tu yang menyebabkan terjadinya flight delay. So, saya ulangi lagi sekali lah ke-8 faktor penyebab delay ni, okay, sebagai penutup. Pertama ialah passenger lambat, kedua ialah proses bagasi dan juga kargo dan pemunggahan bagasi. Yang keempat ialah sebabkan cuaca, yang kelima ialah kerosakan mekanikal kapal terbang dan yang keenam ialah lapangan terbang sesak, yang ketujuh disebabkan oleh catering dan yang ke-8 multi-sectors aircraft operating. Itu saja untuk video kali ini. Semoga memberi sedikit kata info lah ke orang pada yang tak tahu kenapa flight delay kan. So kepada korang yang ada lagi mungkin ada sebab-sebab lain yang korang pernah alami semasa salah satu penerbangan yang korang experience, boleh share dekat ruangan komen. Dan kalau korang ada juga tajuk-tajuk lain yang nak saya kupas dan share, sila nyatakan juga di ruangan komen. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang